Hai and Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk sema kami yang bertajuk Kesan Era Pandemik terhadap Pengangguran di Malaysia. Berikut merupakan ahli kumpulan kami iaitu saya, Nur Anita Majurusli, seterusnya Nurul Atira Mati Zakaria, Lee Hong Kiat, Lee Vision, Teji Siang, Monisha Suresh, Fauzi Zain dan Muhammad Haikal Daniel bin Hazani. Tahun 2020 merupakan tahun yang tidak mudah dilupakan, di mana tahun bermulanya penderitaan yang menjadi sejarah manusia, di mana terpaksa menghadapi isu pandemik COVID-19 yang memberi impak kepada negara. Demi memendung masalah jangkitan ini, kerajaan telah mengumumkan pelaksanaan kawalan pergerakan PKP kepada rakyat pada 9 Mac 2020. Namun dengan adanya PKP ini akan menyebabkan beberapa sektor ekonomi terpaksa ditutup. Dengan penutupan premis perniagaan semasa PKP ini akan menyebabkan banyak syarikat yang tidak dapat menampung kos pembelanjaan, sehingga menyebabkan syarikat terpaksa mengambil keputusan dengan membuang pekerja. Natijahnya berlaku kenaikan kadar pengangguran pada suku tahun pertama, iaitu 3.9% berbanding 3.3% pada tahun 2019. Sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakang kaca. Penyebaran global pandemik COVID-19 telah mengubahkan kehidupan kita dalam berbagai cara, terutamanya dari segi kesihatan, sosial, kewangan dan kepimpinan ekonomi. Wabak coronavirus sindrom pernafasan akut lateral ini bermula di bandar Wuhan, daerah Hubei, China pada Disember 2019 dan telah merebak ke seluruh pelosok dunia. Pekerjaan dan kadar pengangguran adalah dua faktor terpenting dalam kemajuan ekonomi sesebuah negara. Pengangguran adalah perkara biasa di negara yang mempunyai pasaran buruh yang teruk. Sesedengah pengangguran berlaku untuk jangka masa yang singkat, yang merupakan proses belajar bagi orang yang beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain atau yang beralih dari pendidikan ke pekerjaan. Sebab-sebab lain untuk pengangguran yang berpanjangan termasuk kesukaran mencari bekerja. Pada hakikatnya, kadar pengangguran adalah ukuran utama tentang prestasi ekonomi. Apabila pengangguran rendah, sesebuah negara dikatakan mempunyai pertumbuhan yang mampan. Sebaliknya, kadar pengangguran yang tinggi menunjukkan bahawa sumber manusia sedang dibazirkan. Pengangguran terus menjadi salah satu isu ekonomi yang paling serius dan mesti ditangani dalam pasaran yang rendah. Kesan pandemik telah menyebabkan Malaysia mengalami pengangguran yang sangat serius dan banyak pelajar lepasan ijazah baru tidak dapat pekerjaan. Walaupun terdapat pekerjaan itu tidak boleh bertahan lama kerana ekonomi Malaysia tidak stabil. Halnya demikian, pengangguran hanya semakin meningkat dan susah untuk dipulih. Yang seterusnya, saya akan membentangkan tentang pernyataan masalah. Yang pertama adalah ekonomi memasuki kemelesetan. Hal ini akan berlaku akibat daripada pelaburan industri dikurangkan. Banyak syarikat akan diperkemaskan struktur mereka dan secara semula jadinya membawa kepada penutupan industri dan ataupun pemberhentian. Yang kedua adalah pengangguran bermusim. Pengangguran bermusim adalah sejenis pengangguran semula jadi yang membawa kesan buruk kepada masyarakat, terutamanya dalam sektor pertanian, sektor pembinaan dan sektor pelancongan. Yang ketiga adalah pertubuhan tenaga buruh. Pengangguran akan disebabkan oleh perubahan dalam struktur demografi, kemajuan teknologi dan lain-lain faktor. Hal ini akan menyebabkan pengangguran geseran dan pengangguran struktur dalam masyarakat. Tujuan metodologi kajian ini adalah membantu dan memahami dengan lebih luas atau secara terperinci dalam menjalankan kajian kami. Kami telah melakukan penyelidikan dengan menggunakan teknik soal sidik dengan menggunakan media Google Form untuk memudahkan kami mendapatkan pandangan responden. Sekarang saya akan membentangkan definisi kata kunci. Menurut Kamu Dewan edisi keempat, pandemik bermaksud wabak penyakit yang tersebar dengan begitu meluas, sama ada hingga ke seluruh wilayah, benua atau dunia. Pengangguran bermaksud tenaga buruh yang ingin dan sanggup bekerja tetapi masih belum mendapatkan pekerjaan. Kadar pengangguran bermaksud kadar peratus jumlah tenaga buruh yang tidak mendapat pekerjaan berbanding dengan jumlah tenaga buruh. Guna tenaga ialah tenaga buruh yang terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Guna tenaga ialah jumlah tenaga buruh yang sedang mempunyai pekerjaan serta ia merupakan jumlah tenaga buruh yang digunakan secara produktif dalam mengeluarkan apun negara. Saya akan membentangkan
data bagi dapatan kajian. Slide ini menunjukkan bahagian A bagi data asas dan data demografi. Untuk jantina sebanyak 57 responden bagi lelaki, 43 responden bagi perempuan. Untuk umur pula, sebanyak 59 responden bagi umur 18 tahun hingga 25 tahun. Untuk 26 tahun dan 30 tahun sebanyak 13 responden, 31 tahun hingga 35 tahun sebanyak 14 responden, 26 tahun dan hingga 40 tahun sebanyak 8 responden, 41 tahun hingga 45 tahun sebanyak 4 responden dan yang terakhir adalah 46 tahun hingga ke atas ialah 2 responden. Slide ini pula menunjukkan kaum dan taraf pendidikan. Sebanyak 78 responden bagi kaum Melayu, 16 responden bagi kaum Cina, 2 responden bagi India dan 3 responden bagi orang asli serta 1 responden bagi Kadazan. Bagi taraf pendidikan pula, SRP atau PMR sebanyak 5 responden, SPM sebanyak 14 responden, STPN sebanyak 13 responden, diploma sebanyak 19 responden, ijazah sebanyak 48 responden dan sijil kemahiran Malaysia sebanyak 1 responden. Untuk slide ini pula menunjukkan status perkahwinan. Sebanyak 73 responden menjawab bujang dan 27 responden menjawab sudah berkahwin. Dan adakah pekerjaan anda terkesan dengan pandemik? 11 responden menjawab dibuang kerja, 20 responden menjawab gaji dikurangkan, 14 responden menjawab dicutikan tanpa gaji, 45 responden menjawab tidak terkesan dan 10 responden menjawab lain-lain. Bagi lain-lain, responden ada yang menjawab syarikat ditutup, tidak mempunyai pekerjaan, membuat perniagaan secara atas talian dan tidak mempunyai kerja lebih masa. Berikut merupakan objektif pertama dalam kajian kami iaitu mengetahui punca-punca berlakunya pengangguran di Malaysia. Punca yang pertama ialah prestasi ekonomi negara yang merudum. Berdasarkan analisis dapatan kajian, terdapat 23 memilih sangat setuju bahawa punca tersebut disebabkan oleh punca yang telah dinyatakan di atas, diikuti dengan setuju 9%, tidak pasti 9%, tidak sangat setuju 24% dan sangat setuju memilih 15% terhadap pernyataan ini. Punca yang seterusnya ialah prestasi firma dan syarikat yang merudum ataupun merosot. Berdasarkan analisis dapatan kajian, terdapat 21 memilih sangat setuju bahawa punca-punca pengangguran ini disebabkan oleh pernyataan di atas. Diikuti dengan setuju 27, tidak pasti 25, tidak setuju 18 dan sangat tidak setuju 9 terhadap pernyataan ini. Punca-punca yang seterusnya ialah syarikat memilih individu yang mempunyai pengalaman sahaja untuk bekerja. Berdasarkan analisis dapatan kajian, kami terdapat 30 memilih sangat setuju bahawa punca-punca tersebut adalah disebabkan oleh pernyataan yang dinyatakan di atas. Diikuti dengan setuju 25, tidak pasti 14, tidak setuju 9 dan sangat tidak setuju 22 terhadap pernyataan ini. Punca-punca seterusnya ialah syarikat mengalami kesukaran untuk mengekalkan para pekerja yang dikaitkan dengan isu disiplin dan masalah kurang komitmen. Berdasarkan kajian dapatan kajian kami, terdapat 27 memilih sangat setuju bahawa punca-punca tersebut disebabkan oleh pernyataan yang dinyatakan di atas. Diikuti dengan setuju 26, tidak pasti 11, tidak setuju 21 dan sangat tidak setuju 15 terhadap pernyataan ini. Baiklah, kita teruskan dengan punca seterusnya iaitu industri lebih cenderung mengambil pekerja asing berbanding pekerja tempatan. Berdasarkan analisis dapatan kajian kami, terdapat 26 memilih sangat setuju bahawa punca-punca tersebut disebabkan oleh pernyataan yang di atas. Diikuti dengan setuju 28, tidak pasti 15, tidak setuju 11 dan sangat tidak setuju 20 terhadap pernyataan ini. Punca yang terakhir bagi objektif pertama ialah kerana memilih pekerjaan. Berdasarkan analisis dapatan kajian, kami terdapat 27 memilih sangat setuju bahawa punca-punca tersebut disebabkan oleh pernyataan di atas. Diikuti dengan setuju 23, tidak pasti 17, tidak setuju 13 dan sangat tidak setuju 20 terhadap pernyataan ini. Slide seterusnya menunjukkan bahagian C atau objektif kedua iaitu kesan pengangguran terhadap negara dari segi ekonomi dan sosial. Soalan pertama adalah kadar kemiskinan akan meningkat. Sebanyak 20 responden menjawab sangat tidak setuju, 24 responden menjawab tidak setuju, 10 responden menjawab tidak pasti, 16 responden menjawab setuju dan 30 responden menjawab sangat setuju. Soalan kedua adalah masalah sosial akan meningkat. Sebanyak 16 responden
telah menjawab sangat tidak setuju, 26 responden menjawab tidak setuju, 12 responden menjawab tidak pasti dan 20 responden menjawab setuju serta 26 responden menjawab sangat setuju. Dan slide terakhir bagi objektif kedua ataupun bahagian C, soalan ketiga adalah berlakunya pergaduhan di antara ahli keluarga yang mempunyai pekerjaan. Sebanyak 11 responden menjawab sangat tidak setuju, 21 responden menjawab tidak setuju dan tidak pasti, 28 responden menjawab setuju serta 19 responden menjawab sangat setuju. Dan soalan terakhir bagi objektif kedua adalah peningkatan masalah kesihatan mental yang serius. Sebanyak 18 responden menjawab sangat tidak setuju, 25 responden menjawab tidak setuju, 12 responden menjawab tidak pasti, 19 responden menjawab tidak setuju dan akhir sekali adalah 26 responden menjawab sangat tidak setuju. Menjawab sangat setuju. Cara pertama yang menyelesaikan masalah pengangguran ialah pihak kerajaan perlu mengarahkan syarikat mengambil lebih ramai pekerja tempatan. Mengikut dalam graf, seramai 37 orang responden sangat setuju bahawa tanggungjawab kerajaan perlu mengarahkan syarikat mengambil lebih ramai pekerja tempatan dan pilihan ini merupakan pilihan paling tinggi yang dibuat oleh responden. Selain itu, terdapat 50 orang responden setuju cara ini yang dilaksanakan oleh kerajaan. Di samping itu, seramai 16 orang responden tidak setuju dan 8 orang responden tidak pasti cara ini. Terdapat 14 orang responden sangat tidak setuju cara ini dilaksanakan oleh kerajaan. Oleh itu, seramai jumlah 62 orang responden bersetuju tentang tanggungjawab kerajaan perlu mengarahkan syarikat mengambil lebih ramai pekerja tempatan. Cara kedua ialah pihak kerajaan memberi subsidi kepada peniaga baru. Berikut dalam graf, seramai 25 orang responden sangat setuju tentang cara pihak kerajaan memberi subsidi kepada peniaga baru dan menjadi paling tinggi responden yang berbilik sangat setuju kepada cara ini. Selain itu, seramai 18 orang responden memilih setuju kepada cara ini. Seterusnya, terdapat 15 orang responden memilih tidak pasti kepada cara ini kerana rasa cara ini tidak boleh mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Akhirnya, seramai 19 orang responden dan 23 orang responden memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju kepada langkah ini dijalankan oleh pihak kerajaan. Cara ketiga ialah pihak kerajaan perlulah menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan di peringkat kerajaan ataupun swasta. Mengikut dalam jadual, selamat 24 orang responden dan 18 orang responden menjumlah 42 orang responden memilih sangat setuju dan setuju tentang cara ini yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Selain itu, selamai 9% orang responden tidak pasti langkah ini dijalankan oleh pihak kerajaan. Seterusnya, terdapat 19 orang responden dan 30 orang responden memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju bahawa cara ini. Hal ini kerana responden berasa pihak kerajaan tidak hak yang campur tangan pekerjaan dalam sebuah swasta dan sebagai pejabat kerajaan perlu melalui ujian dan mendapat peningkatan kerajaan. Cara keempat ialah syarikat perlu memberi peluang kepada kantor untuk menimba pengalaman. Berikut dalam jadual, selama 23 orang responden sangat setuju bahawa syarikat perlu memberi peluang kepada kantor baru untuk menimba pengalaman. Selain itu, selama 19 orang responden juga memilih setuju tentang cara ini, tetapi selama 11 orang responden memilih tidak pasti tentang cara ini. Seterusnya, terdapat 15 orang responden dan 32 orang responden memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju bahawa langkah ini. Responden yang memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju berasa tidak semua syarikat bersedia menawarkan dan mengambil kantor untuk menimba pengalaman. Seterusnya, bilangan kantor setiap tahun adalah sangat besar. Oleh itu, setiap syarikat tidak akan memerlukan ramai kantor. Cara kelima ialah adakah bersedia untuk belajar ilmu baru demi mendapat pekerjaan. Berikut dalam jadual, selama 40 orang responden sangat setuju bersedia belajar ilmu baru untuk mendapat pekerjaan dan pilihan ini merupakan pilihan yang paling tinggi. Selain itu, seramai 19 orang responden memilih setuju langkah ini dan seramai 6 orang responden memilih tidak pasti langkah ini boleh meningkat peluang pekerjaan. Seterusnya, terdapat 19 orang responden dan 20 orang responden memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju tentang langkah ini. Cara keenam ialah menggunakan masa PKP dengan mengikuti kelas online untuk kemahiran.
Berikut dalam jadual, selamai 31 orang responsen membilik sangat setuju bahawa cara menggunakan masa PKP dengan mengikuti kelas online untuk kemahiran dan menjadi paling tinggi untuk yang dibilik. Selain itu, selamai 25 orang responsen membilik setuju bahawa cara ini dan 5 orang responsen membilik tidak pasti bahawa langkah ini. Seterusnya, terdapat 19 orang responsen dan 20 orang responsen membilik tidak setuju dan sangat tidak setuju. Oleh itu, terdapat jumlah 56 responsen setuju langkah ini boleh dijalankan dan boleh mendapatkan ilmu pengetahuan. Sekarang saya akan membentangkan bahagian cadangan dan langkah. Yang pertama ialah graduan yang berkualiti. Pihak universiti sewajarnya menyediakan program-program yang akan mendekatkan para pelajar dalam bidang yang diceburi oleh mereka. Langkah ini bukan sahaja dapat memudahkan majikan untuk mendapatkan tenaga kerja dengan kos rendah dan juga dapat membantu pelajar-pelajar ini kekal relevan untuk masyarakat dan juga masa depan yang lebih terjamin. Kedua ialah program meningkatkan kemahiran. Pada zaman yang semakin moden ini, akan wujudnya urang-urang mesin dan komputer yang akan menggantikan manusia dalam segi tenaga kerja dan juga mesin-mesin yang moden memerlukan ilmu dan pengetahuan yang cukup untuk mengendalinya. Untuk mengekalkan sebagai tenaga buruh yang baik, mereka perlulah menambahkan ilmu dan kemahiran mereka dari masa ke semasa. Oleh demikian, kemahiran ini akan dilihat sebagai kelebihan dalam seseorang bekerja tersebut. Yang ketiga adalah penawaran peluang pekerjaan. Kerajaan boleh menawarkan peluang pekerjaan agar dapat mengurangkan pengangguran dalam negara. Ini bukan sahaja untuk mengurangkan pengangguran, tetapi juga dapat meningkatkan perkhidmatan awam agar lebih teratur dan lebih efisien. Yang keempat adalah pemberian kemudahan kepada usahawan tempatan. Kerajaan perlulah menyokong perkembangan usahawan tempatan. Ini akan meningkatkan daya upaya dan juga meningkatkan peluang pekerjaan. Contohnya seperti pengecualian cukai, skim pengambilan tenaga kerja tempatan dan juga bimbingan kepada industri yang terlibat. Jadi sebagai kesimpulannya, daripada data yang diperolehi, mendapati bahawa punca berlakunya pengangguran di Malaysia disebabkan prestasi syarikat yang merosot yang menyebabkan mereka sukar untuk mengambil pekerja baru untuk bekerja dan hanya mengambil pekerja yang sudah berpengalaman untuk bekerja. Syarikat juga cenderung mengambil pekerja warga asing yang mana lebih murah berbanding pekerja tempatan. Bukan hanya mempersalahkan syarikat sahaja, graduan yang telah tamat pengajian juga sebenarnya memilih pekerjaan, misalnya hanya mahu bekerja di sektor kerajaan semata. Dengan adanya lambakan kes pengangguran ini, responden bersetuju bahawa kadar kemiskinan di Malaysia akan meningkat, yang mana akan menyebabkan kuasa untuk membeli berkurang. Seterusnya akan menyebabkan aliran dalam negara juga berkurang dan akhirnya akan menyebabkan GDP di Malaysia akan berkurang. Langkah yang terbaik untuk mengatasi kemiskinan ini adalah dengan manfaatkan masa terluang mereka dengan mencari ilmu baharu, dengan mengikuti kelas atas talian. Tidak lupa juga bantuan kerajaan yang mana kerajaan boleh memberi subsidi kepada peniaga baharu untuk mereka membuka perniagaan sendiri.